Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kabar derita duka lara untuk Mahathir Mohamad. Apabila seorang penganalisis politik yang paling saya kagumi mengatakan bahawa Hadi dan Dr. Mahathir tidak endah statistik kuasa Melayu. Ahli sains politik James Chin berkata, jumlah populasi penduduk menunjukkan bahawa mustahil bagi bukan Melayu untuk menguasai lanskap politik negara. Sebelum kita teruskan ulasan pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan share video ini. Saudara-saudara sekalian, begitu galaknya Tun Mahathir sekarang ini mengatakan bahawa bangsa Melayu sudah kehilangan kuasa. Tetapi ahli sains politik James Chin berkata, jumlah populasi penduduk menunjukkan bahawa mustahil bagi bukan Melayu untuk menguasai lanskap politik negara. Masyarakat Melayu tidak boleh terpengaruh dengan retorik perkauman yang dilontarkan ahli politik yang menganjurkan proklamasi orang Melayu kerana ia tidak disokong oleh statistik, kata seorang ahli sains politik. James Chin daripada Universiti Tasmania berkata, masyarakat Melayu tidak ada sebab untuk berasa terancam oleh golongan bukan Melayu. Merujuk dakwaan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, Presiden PAS Hadi Awang dan beberapa pemimpin lain daripada PAS dan Bersatu, Chin berkata, mereka tidak mengendahkan sama sekali angka yang menunjukkan siapa yang mempunyai kuasa sebenar. Mustahil bagi bukan Melayu untuk menguasai lanskap politik tempatan. Berdasarkan statistik, penduduk dan pertumbuhan penduduk sejak 50 tahun lepas, kata beliau lagi. Statistik menunjukkan bahawa populasi Melayu Bumiputra meningkat daripada 53% daripada jumlah penduduk pada tahun 1970 kepada 65% pada tahun 2021. Bilangan pengundi Melayu Bumiputra juga meningkat dengan seiring. Jadi, dakwaan Mahathir dan Hadi bahawa orang bukan Melayu akhirnya akan mengambil alih kuasa politik tidak mempunyai asas statistik sama sekali, katanya kepada FMT. Chin juga berkata, sangat tidak mungkin terdapat sebarang pertumbuhan ketara di kawasan majoriti bukan Melayu untuk mengalihkan imbangan kuasa daripada orang Melayu. Kata beliau lagi, Mahathir dan PAS serta Bersatu mendesak proklamasi orang Melayu dalam usaha meniru Kongres Maruah Melayu 2019 yang membawa kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun berikutnya. Seorang lagi penganalisis politik, Azmi Hassan daripada Akademik Nusantara berkata, proklamasi orang Melayu didesak bagi tujuan menangani perpecahan besar dalam masyarakat Melayu Bumiputra. Walaupun orang Melayu dominan dari segi populasi, mereka sangat berpecah belah disebabkan politik dan ideologi, katanya. Parti Melayu juga telah kehilangan sokongan sepenuhnya. Pengundi bukan Melayu yang kini memberikan sokongan tidak berbelah bahagi kepada PH, tambahnya. Azmi berkata proklamasi itu tidak akan mendapat sokongan rakyat Sabah dan Sarawak yang membentuk sekurang-kurangnya 10% daripada bilangan Melayu Bumiputra. Kerana cara mereka berfikir sangat berbeza daripada orang Melayu Semenanjung dari segi politik dan sosial, kata beliau lagi. Dengan PRN semakin hampir, PAS dan Perikatan Nasional tahu bahawa undi Melayu penting untuk mereka kembali berkuasa. Jadi mereka menggunakan proklamasi itu sebagai cara meraih undi Melayu pada PRN, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ada pelbagai isu yang menarik di dalam kupasan kali ini. Pertamanya, ia disandarkan dengan analisis yang amat relevan. Selain daripada itu, penganalisis yang memberikan hujah ini adalah penganalisis yang sering kali memberi analisis yang sangat tepat. Sejak beberapa tahun membuat analisis politik, saya dapati apa yang dikatakan oleh
ahli sains politik James Chin ini amat tepat dan kebanyakan kalinya memenuhi aspirasi seperti yang kita kehendaki. Statistik yang beliau nyatakan ini memang amat tepat. Apabila dia kata jumlah populasi penduduk menunjukkan bahawa mustahil bagi bukan Melayu untuk menguasai lanskap politik negara kita. Kata beliau, apa yang dianjurkan melalui proklamasi Melayu tidaklah boleh mempengaruhi orang-orang yang ada di Malaysia kerana retorik perkauman yang dilontarkan ahli politik itu yang menganjurkan proklamasi orang Melayu tidak disokong oleh statistik. James Chin yang berasal dari Tasmania berkata, Universiti Tasmania berkata, masyarakat Melayu tiada sebab untuk berasa terancam oleh golongan bukan Melayu. Beliau merujuk kepada dakwaan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan Presiden PAS Hadi Awang dan beberapa pemimpin lain daripada PAS dan Bersatu. Chin berkata, mereka tidak mengendahkan sama sekali angka yang menentukan siapa yang mempunyai kuasa sebenar. Beliau menegaskan mustahil bagi bukan Melayu untuk menguasai lanskap politik tempatan kerana berdasarkan statistik, kata Chin, berdasarkan statistik penduduk dan pertumbuhan penduduk sejak 50 tahun lepas. Statistik yang ditunjukkan oleh Chin ialah menunjukkan populasi Melayu Bumiputera meningkat daripada 53% daripada jumlah penduduk yang ada di Malaysia pada tahun 1970 meningkat kepada 65% pada tahun 2021. Bilangan pengundi Melayu Bumiputera juga meningkat dengan seiring, kata Chin lagi. Jadi dakwaan Mahathir dan Hadi bahawa orang bukan Melayu akhirnya akan mengambil alih kuasa politik adalah tidak mempunyai asas statistik sama sekali. Bercakap tentang perkara ini, kita harus percaya statistik. Kadang-kadang itu statistik amat penting. Karena kalau hanya berlandaskan kepada sentimen dan hanya berlandaskan kepada retorik semata-mata, apalagi dengan air liur semata-mata dan emosi semata-mata, semuanya itu tidak akan tepat. Tapi seperti yang dikatakan oleh Chin, dakwaan Mahathir dan Hadi bahawa orang Melayu akhirnya akan orang bukan Melayu akhirnya akan mengambil alih kuasa politik tidak mempunyai asas statistik sama sekali. Chin juga berkata, sangat tidak mungkin terdapat sebarang pertumbuhan ketara di kawasan majoriti bukan Melayu untuk mengalihkan imbangan kuasa daripada orang Melayu. Kata beliau, Mahathir dan PAS dan Bersatu mendesak proklamasi orang Melayu dalam usaha meniru Kongres Melayu Maruah Melayu 2019 yang membawa kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun berikutnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.